sekali kita bincangkan pada bulan 2 hari itu sebelum PKP adalah wasiat ulama mengenai takwa. Berkata para ulama ridwanullahi alaihim, takwa itu adalah menurut perintah Allah, meninggalkan larangannya, lahir dan batin. Ini orang lelaki tiap minggu dengar khutbah Jumaat, seraya merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita merasakan kehebatan, ketakutan dan kegerunan terhadapnya. So apa beza dia dengan yang biasa kita dengar tiap-tiap minggu dekat khutbah Jumaat adalah takwa ni, betul khatib akan sebut marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan mengerjakan segala ketaatan, meninggalkan segala larangan, kan tiap-tiap minggu kita dengar benda tu kan. Tapi Imam Al-Haddad letakkan tafsiran pada takwa dengan lebih tepat ataupun lebih jelas pada kita, iaitu buat perintah Allah, tinggal larangan Allah, betul. Tapi buat perintah Allah dan tinggal larangan Allah ni pertamanya zahir dan batin. Sebab ada orang dia buat juga perintah Allah, tinggal juga larangan Allah, tapi yang zahir nampak, dalam hati tak jaga. Dalam hati lawan perintah Allah, dalam hati terus buat maksiat yang kita belajar dalam kitab Bidatul Hidayah dulu. Sombongnya, takaburnya, riaknya, apa semua kan, hasad dengkinya dan sebagainya, itu dalam hati. Semayang juga, rajin je datang ke surau, 5 waktu semayang tiap-tiap hari, tapi dalam hati tak jaga. Itu pun banyak. So takwa zahir dan batin, satu sudut. Kemudiannya pula takwa itu dalam keadaan kita hadirkan rasa membesarkan Allah, betul-betul besarkan Allah Subhanahu wa taala, kan? Bukannya kita buat sajalah, kita ada kena rasa hebat, takut pada Allah. Maksudnya rasa gerun kita pada Allah, kita buat tu dalam keadaan gerun pada Allah. Kita solat 5 waktu solat juga, tapi solat tu dalam keadaan rasa takut pada Allah, bukan semata-mata solat sebab ini wajib, kalau tak buat dosa, macam tu je. Itu tak panggil takwa lagi. Takwa tu buat perintah Allah dalam keadaan rasa takut pada Allah. Sebab datangnya perkataan takwa tu juga kan datangnya daripada yang disebutkan sebagai qi, iaitu takut ataupun berhati-hati. So berhati-hati pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun berhati-hati daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dah baca pada bulan 2 hari itu. So, kita sambung. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullah fi qawlihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Sebagian para mufassirin, surat 17, sebagian para mufassirin pula mengertikan maksud firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Ni kita dengar tiap minggu juga kan, khatib sebut kan, ittaqullaha haqqa tuqatih kan, tiap minggu kita dengar ayat ni. Apa maksud dia? Sebut kat sini, maksud ittaqullaha haqqa tuqatih yang sebenar adalah bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa, yakni Allah Ta'ala itu harus ditaati, tidak boleh dimaksiati, harus diingati, tidak boleh dilupai, dan harus disyukuri, tidak boleh dikufuri. Jadi maknanya yang dimaksudkan dengan sebenar-benar takwa itu adalah kita sentiasa taat, tak buat maksiat. Satu, itu jelas. Kita ingat dan tidak lupa pada Allah, itu baru benar-benar takwa. Tapi kan kita kan manusia kan, kadang lupa juga kan, ada waktu-waktu kita lupa Allah. Kita, yalah ni cakap jadi terus terang kan, kita semua ada saat-saat yang kita lupa Allah kan. Bila dia? Mungkin waktu kita dengan family, mungkin waktu tengah tengok TV, mungkin apa-apalah, tengok bola ke apa, ada je lah macam. Ada waktu-waktu yang kita, waktu meeting contohnya, tengah apa-apa, ada waktu-waktu yang kita tak ingat Allah. So sekarang ni maknanya kita tak ikut ke perintah Allah Ta'ala ni kan. Allah perintah, ni perintah ni, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa pada Allah dengan takwa yang haknya. Yang hak ni maknanya benda yang mesti dia lah, kemestian pada takwa tu. Kalau kita tengok tafsir ni, kita akan rasa macam tak mampu sebenarnya kita kan? Taat pada Allah, tak buat maksiat, mudah-mudahan, tapi ingat dan tak lupa, itu mungkin kita rasa susah. Kemudiannya syukur, tidak kufur. Jadi akhirnya disebutkan oleh
Imam Al-Haddad sebut, wala yastati' al-'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi wa alfi umrin ila umrihi ay yattaqillah haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dhalika fi ta'atillahi wa mahabbih dhalika li'izami haqqillahi ta'ala ala ibadihi wa li jalali 'azamatillahi wa 'uluwi kibriyaihi wa irtifa'i majdihi. Adanya oleh itu Imam Al-Haddad sebut, oleh itulah kalaulah seorang hamba itu ditakdirkan mempunyai 1,000,000 diri, betulkan terjemahan, bukan 1,000, 1,000,000. Alfi itu maksudnya 1,000,000, 1,000,000. Alfi maksudnya 1,000,000. 1,000,000 1,000,000 lah kan? Betul kan? 1,000,000 1,000,000 lah kan? Okey. So 1,000,000, terjemahan yang lebih tepat adalah 1,000,000. Jadi Imam Al-Haddad kata, sebab itu jika seorang hamba ditakdirkan mempunyai 1,000,000 diri ataupun 1,000,000 nyawa, tambah kepada nyawa dia tu tambah pula lagi 1,000,000, maknanya dia ada 1,000,000 satu nyawa, contohnya. Atau 1,000,000 umur tambah kepada umurnya yang tadi, samalah 1,000,000 nyawa, 1,000,000 umur kan, dia tambah lagi 1,000,000 sekali. Kita katalah umur kita berapa puluh tahun meninggal, katalah kita diberikan 1,000,000 kali peluang lagi, tambah lagi. Dan kemudiannya Mahdi kata apa? Tidak mampu dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sekalipun dia membelanjakan semua harta kekayaan yang ada dalam tangannya untuk tujuan taat Allah dan mencintainya. Ataupun lebih tepat lagi, dia menginfakkan semuanya, bukan harta je, keseluruhan nyawa dia tu untuk taat kepada Allah. 1,000,000 kita kata tadi 1,000,000 pada umur kita ni pun, kalau seluruhnya kita buat ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat, kita tak dapat takwa yang sebenar-benar dengan haknya, dengan hak Allah Ta'ala tu kan? Macam hak kita suami isteri contohnya, kita nak faham jelas. Hak suami atas isteri, hak isteri atas suami. Hak ni kita wajib buat, kita sempurnakan hak ni. Tapi kadang-kadang kita cuai juga, sebab kita manusia biasa kan, kadang-kadang kita ada cuai juga pada hak pasangan kita. Hak dia begini-begini kita tak tunaikan, contohnya. Ataupun hak kita, pasangan kita tak tunaikan, cuai, sebab kita manusia biasa. Tapi hak kita berapa banyak sangat pun, kalau kita nak kira sepanjang hidup kita berkahwin dengan dia tu, berapa banyak pun hak kita. Ataupun hak dia berapa banyak sangat pun, yang kita cuaikan pun katalah 1-2 yang kita cuaikan, tetap sebenarnya tak banyak pun, daripada total pun tak banyak pun. Tapi hak Allah Ta'ala atas kita, macam mana kita nak bandingkan? Hak manusia pun kadang-kadang kita cuai, ini kan pula hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita. Itu Imam Al-Haddad kata, kalau kau diberikan 1,000,000 satu umur pun, kau tak mampu nak takwa dengan sebenar-benar hak takwa tu. Jadi macam mana sebenarnya kalau begitu? Okay, Imam Al-Haddad tambah lagi, yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala ke atas hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah dan amat mulia kedudukan serta tinggi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, memang takkan dapat kita tunaikan. Hak raja contohnya, seorang rakyat pun tak dapat nak tunaikan, ataupun seorang hamba nak tunaikan pun tak dapat, apa lagi hak kita hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudiannya Rasulullah SAW sebagai orang yang amat sempurna, penunaiannya terhadap hak-hak Allah Ta'ala, telah berkata dalam doanya, iaitu sebagai suatu pengakuan dari baginda ketidakupayaannya hendak menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Nabi, orang yang paling perfect pun, Nabi SAW tunjukkan, mengiktiraf, kata aku sendiri pun tak mampu nak tunaikan semua hak engkau. Dalam doa baginda yang mungkin kita juga biasa dengar, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang ujung tu mungkin kita biasa dengar paling kurang, sebab kadang-kadang doa-doa imam-imam kita pun biasa baca yang ni sebagai start dia kan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. So doa tu mungkin kita familiar.
Tapi apa maksud dia? Dia sebenarnya part yang hujung tu yang penting, yang ada kaitan dengan apa yang kita sebutkan. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Aku ni Nabi sendiri punya doa, Nabi sendiri berdoa macam ni. Aku tak mampu nak melengkapkan ataupun memenuhkan, nak gunakan ataupun nak buat semua pujian, nak sebutkan semua puji-pujian kepada engkau seperti mana yang engkau telah puji terhadap diri engkau sendiri. Maknanya aku ni pun sebenarnya tak mampu sebenarnya, kan? Aku mengaku bahawasanya aku tak mampu nak puji, nak menghitung kepujian ke atas engkau. Kita kan syukur pada Allah, kan? Kita kata tadi antara syarat bertakwa dengan sebenar-benar adalah syukur pada Allah. Okey, kita bersyukur tak pada Allah sebenarnya? Kita tak cukup lagi syukur pada Allah. Kalau nak syukur dengan sebenar-benar syukur, memang takkan lengkap, kan? Siapa di kalangan kita yang boleh angkat tangan, dia kata, Ustaz, saya dah syukur, saya memang dah komplit pada Allah Ta'ala. Itu memang sombong gila. Kita pada manusia pun, anak kita ataupun kita kepada bapa kita pun, kita rasa tak terungkap syukur kita kepada ibu bapa kita, tak terungkap. Maknanya kita sebut dah berapa banyak kali pun sebenarnya tak memadai syukur kita kepada ibu ayah kita. Anak kita pun macam tu juga. Dia sebutlah terima kasih banyak-banyak pun, terima kasih ayah, terima kasih ayah, terima kasih ayah. Dia sebutlah terima kasih tiap-tiap hari pun sebenarnya tak cukup, untuk komplitkan syukur dia pada kita. Sebenarnya kita pada mak bapak kita macam tu juga, dan seterusnya. Itu baru manusia tu, kita dengan mak bapak kita. Dengan Allah Ta'ala, macam mana kita boleh kata kita cukup bersyukur? Syukur aku ni dah sampai level yang selayaknya atas pemberian Allah. Macam contohnya kalau orang bagi kita RM10, kita bagi balik RM10. Okey, cantik, dia dah dah bagi balik komplit, kan? Dah cover balik dah apa yang orang tu bagi. Itu tak apalah, manusia sama manusia, mungkin boleh lagi. Orang bagi pinjam kita RM10, kita bagi balik RM10. Ataupun dia belanja kita makan RM10, besok kita belanja dia balik makan RM10. So kita kata kita dah balas budi dia. Betul lah, okey lah, manusia kita boleh balas budi macam tu, kan? Yang biasa-biasa ni. Tapi dengan mak bapak, kita tak mungkin dapat balas budi mereka dengan selayaknya. Kita cuba 100% pun tak dapat, kan? Saat ibu kita melahirkan kita je, kita tak boleh nak balas, kan? Kita balas macam-macam pun, kita buatlah banglo besar-besar untuk dia pun, letaklah pekerja seramai 50 orang pun untuk khidmat pada dia, pun takkan mungkin kita dapat balas dia. Itu baru pada ibu dan ayah. Macam mana pula kita sebagai hamba pada Allah? So kita puji Allah. Nabi SAW ajar doa ni, la usi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku takkan dapat menghitung, aku takkan dapat melengkapkan semua syukur aku kepada engkau ya Allah, puji-pujian aku kepada engkau ya Allah. So tadi kita sebut takwa tu kena bersyukur. Takwa dengan sebenar-benar, syukur pun kena sebenar-benar. Tak dapatlah. So macam mana ayat ni, macam kalau gitu seolah-olahnya dia macam kita tak dapatlah nak buat yang Allah Ta'ala suruh.